Hari ini kita akan lakukan sedikit perbincangan tentang hukum Charles. Saya lihat dulu rajah di hadapan. Ini adalah keadaan sebelum. Sebelum di mana molekul bergerak dengan hal laju rendah. Kita tengok anak panah ni, yang rendah pendek ni. Jadi molekul ini bergerak dengan hal laju rendah. Apabila suhu dinaikkan, kita tingkatkan suhu, apa yang berlaku adalah molekul ini tadi, dia akan bergerak dengan hal laju yang tinggi. Kenapa bergerak dengan hal laju tinggi? Kerana tenaga kinetik purata dia akan bertambah. Jadi hal lajunya pun tinggi dan bertambah. Tetapi untuk mengekalkan tekanan mala ini, mana datangnya tekanan? Seperti telah dimaklumkan bahawa tekanan ini adalah hasil pelanggaran daripada molekul dengan dinding bekas. Kita nak kekalkan tekanan mala, jadi isi padu gas ini dia akan meningkat. Daripada asal, dia akan bertambah ke atas. Anda boleh nampak ruang yang dipenuhi oleh molekul itu adalah besar, bermaksud isi padunya besar. Jadi kita akan dapati ada perbandingan yang paling ketara di sini adalah pertama adalah suhu. Ini suhu, katakan suhu ni temperaturenya rendah. Ini sebelah kanan ini suhunya ditingkatkan. Jadi cikgu letak T ke atas. Kita tengok isi padunya pun rendah. Apabila suhunya meningkat, isi padunya pun meningkat. Jadi inilah yang dijelaskan oleh hukum Charles, di mana dia menyatakan isi padu adalah berkadar langsung, ataupun anda nak guna berkadar terus pun boleh. Berkadar langsung dengan suhu. Kenapa berkadar langsung? Berkadar langsung ini apabila pemboleh ubah kedua-duanya meningkat ataupun kedua-duanya menurun. Jadi kita gunakan istilah berkadar langsung. Bagi satu jisim gas yang tetap yang dipanaskan dengan tekanan mala. Seterusnya kita akan lihat kepada segitiga PVT. Masih ingat lagi segitiga ini? P itu apa? Ya, P itu pressure ataupun kita sebut sebagai tekanan. V volume, isi padu. Kemudian T adalah temperature, suhu. Dalam kes ini kita telah tetapkan tekanannya adalah mala. Jadi kita akan tutup ni P. Nah, tutup bahagian P ni. Maka tinggallah V dan T. Ni maksudnya per. Seperti pecahan V per T. Rumus yang kita akan guna adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana nilai T ini nanti perlu ditukar kepada Kelvin. Ini rumus K. Bagaimana anda hendak menukar? Kita akan tambah suhu darjah Celsius tambah dengan 273 untuk dapatkan nilai dalam Kelvin, baru anda ganti ke dalam rumus. Mari kita bergerak ke contoh satu. Satu gelembung udara mempunyai isi padu 1,2 cm padu. Katakan ini adalah V1 kita. Cikgu letak V1 1.2. Kemudian suhunya 27 darjah Celsius. T yang kita guna mestilah dalam unit Kelvin. 27 tambah 273. Maka kita akan dapat 300 Kelvin. Berapakah isi padu gelembung udara itu jika suhunya meningkat kepada 47 darjah Celsius? Jadi ini sebenarnya adalah suhu kita yang kedua. Kita nak cari isi padu selepas isi padu kedua. Jadi V2 ini kita nak cari, cikgu letak tanda soal. T2 47 tukar ke unit Kelvin tambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Okey, sekarang kita akan guna rumus tadi.
V1 T1 sama dengan V2 T2. Gantikan nilai V1 cikgu letak 1,2 T1 300. V2 adalah yang kita nak cari. Kemudian T2 kita adalah 320. Okay, langkah seterusnya adalah guna kemahiran darab silang pun boleh. Darab silang maksudnya cikgu buat bentuk X ni. Yang ada pasangan, contohnya 1,2 dengan 320 ni cikgu darabkan. Lepas tu akan bagi dengan 300. Maaf, dia keluar bentuk segitiga. Dia bagi dengan 300. Maka dapatlah jawapannya 1,28 cm padu. Jadi ingat, untuk rumus V per T ni, perlu berhati-hati dari aspek suhu. Suhu yang kita guna adalah suhu dalam unit Kelvin, di mana apabila diberi dalam darjah Celsius, perlu tambah dengan 273.